Selamat malam semua. Kita bertemu dalam ruang bicara malam ini 31 Mac. 14 hari selepas PKP, Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan sejak 18 Mac yang lalu, dan ini juga bermakna bahawa kita berada di malam terakhir untuk fasa pertama bagi perintah ini, dan kita akan memasuki fasa kedua esok ataupun lebih tepat lagi pada pukul 12.30 malam nanti. Dan bagaimana kita lihat ya, sepanjang tempoh 2 minggu yang mungkin asalnya dahulu sangat asing bagi kita dan mempunyai cabaran yang tersendiri, tetapi bagaimana tahap pematuhan seluruh rakyat Malaysia, adakah kita mampu untuk mencapai 100% ataupun tidak, dan apakah peranan yang dimainkan oleh setiap ahli masyarakat baik yang mewakili badan-badan tertentu dalam tugas-tugas yang lebih khusus. Dan kita nak lihat juga antara mereka yang juga mempunyai peranan yang sangat penting pada ketika ini adalah pihak yang memberi penerangan ataupun penjelasan kepada orang ramai, kerana informasi itu sangat penting, berita itu sangat penting kerana ini boleh menyelamatkan nyawa. Dan kita tahu bahawa antara pihak yang bertungkus lumus dalam hal ini adalah Jabatan Penerangan di seluruh negara yang menggerakkan anggota mereka sama ada dalam bentuk mungkin program yang dilakukan ataupun mendekati rakyat dengan cara yang betul untuk menyampaikan maklumat dan memastikan mereka tahu, faham dan mematuhi maklumat-maklumat tersebut, termasuk juga dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang asing bagi kita asalnya dahulu. Tanpa kefahaman, mungkin ya kita tidak dapat melakukan yang terbaik. Dan untuk itu juga kita cuba untuk menghubungi beberapa orang tetamu di talian pada malam ini untuk mendapatkan respon daripada pihak mereka, dan kita nak tahu bagaimana pihak Jabatan Penerangan Selangor dalam usaha mereka sama-sama memerangi COVID-19 ini. Dan untuk itu di talian sekarang ini Cik Ali Suhaili, Pengarah Jabatan Penerangan Selangor. Assalamualaikum Cik Ali. Waalaikumsalam. Baik, Cik Ali, setelah 2 minggu fasa pertama ini berakhir, bagaimana Cik Ali melihat mungkin usaha-usaha yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan untuk memahamkan rakyat tentang situasi semasa? Kita sejak daripada bermulanya PKP ini, kita meneruskan program Info on Wheels kita di semua daerah, iaitu hebahan umum kepada masyarakat di setiap daerah di negeri Selangor, dengan memberi nasihat dan supaya mereka faham dan mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Selain juga mengingatkan mereka tata cara penjagaan diri, membersih diri untuk mengelak jangkitan COVID-19, dan juga sering menasihati mereka untuk sentiasa menjarakkan sosial ketika mereka berada di luar semasa perintah PKP ini. Baik. Dari segi gerak kerja di lapangan tu bagaimana Cik Ali? Kerana kita tahu ya, setiap pihak perlu mematuhi jarak sosial dan juga perlu menghadkan masa di luar rumah sepanjang tempoh ini. Gerak kerja kita bermula pada pagi. Okey. Dan akan bergerak ke setiap kawasan tumpuan, khususnya kawasan tumpuan orang ramai, terutamanya di kawasan Pasar Raya, Pasar Pagi, di mana masyarakat keluar untuk memberi keperluan pada waktu-waktu tertentu. Okey. Dan kita mengadakan ke setiap kawasan perumahan dan kawasan-kawasan di mana kita rasakan perlu diberi tumpuan, terutamanya dengan keadaan jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat di negeri Selangor ini. Okey. Kalau kita lihat ya, ada juga laporan yang mengkabarkan bahawa masih terdapat ya di awal dahulu mereka yang berkerumun di pasar misalnya, ataupun ya berada di tempat-tempat tertentu seolah-olah mungkin tidak mematuhi ataupun mungkin belum faham. Jadi apa sebenarnya punca mereka berbuat demikian, sedangkan telah diumumkan, dimaklumkan dengan jelas bahawa itu antara perkara yang tidak boleh dilakukan. Mungkin dia di lapangan ada informasi yang lebih khusus tentang mengapa setengah pihak masih lagi mungkin terlanggar peraturan. Benar, memang semasa kita mengadakan program IOW ini, pada awalnya memang masih ramai yang berkerumun pergi ke pasar, seolah-olah tidak ada apa yang berlaku. Pada kita, ia lebih merupakan kepada sikap yang tidak mahu ambil tahu,
sikap yang tidak peduli dan sikap yang meremehkan keadaan. Dan di pihak kita terpaksa berhadapan dengan mereka, menasihati mereka dengan terus memberi penerangan agar mereka mematuhi PKP ini. Dan untuk itu kita juga membawa bersama pihak PDRM untuk membantu kita supaya mereka lebih akur kepada PKP ini. Baik. Okey, boleh Cik Ali mungkin kongsikan lebih lanjut ya tentang kerjasama bersama-sama dengan pihak PDRM ya dalam turun padang dan memastikan bahawa orang ramai faham dan juga mematuhi tempoh ini. Di setiap daerah kita akan bekerjasama dengan PDRM dan mengadakan jadual gerak kerja bersama ke kawasan-kawasan yang kita tahu memang terdapat ramai orang berkumpul, khususnya di pasar raya mini, jual tempat pasar pagi. Yang ini yang kadang-kadang kita tengok orang berkerumun kerana mereka takut bahan bekalan keperluan harian itu tidak ada. Itu yang menyebabkan mereka keluar berpusu-pusu. Dan dengan adanya pihak polis ini akan lebih memperkuatkan lagi perintah kawalan pergerakan ini supaya mereka bersurai dengan segera. Kalau tidak, mereka akan terus bersembang seolah-olah tidak ada apa yang berlaku pada mereka. Okey. Bermakna kalau boleh kalau yang saya lihat di sini tugas Jabatan Penerangan bukan semata-mata memberi penerangan tentang COVID-19 tetapi juga memberi keyakinan kepada orang ramai supaya bertenang, memberi nasihat dari segi pembelian panik dan sebagainya. Jadi banyak aspek Cik Ali. Ya, banyak aspek. Kita juga menekankan kepada mereka beberapa perkara yang diperjelaskan oleh kerajaan supaya jangan membuat panik buying. Terus percaya kepada pihak kerajaan bahawa bekalan itu mencukupi dan keluar pada waktu-waktu yang dibenarkan dan elakkan berkumpul di tempat-tempat pasar raya dan sebagainya. Balik bila membeli itu terus balik, tak payah nak bersembang-sembang. Dan kita juga berusaha memujuk bukan sahaja rakyat kita tetapi juga warga asing yang ada di kawasan-kawasan pasar raya ini supaya mereka juga beredar dan tidak berkumpul di sesuatu tempat itu tanpa ada kepentingan ataupun keperluan. Okey, apa cabaran khusus apabila berhadapan dengan warga asing ni? Kita tidak menghadapi masalah sebenarnya, cuma mereka kurang faham tentang mesej-mesej yang kita sampai. Komunikasi dan komunikasi, mesej itu. Mereka bila kita gunakan pelbagai bahasa, kalau yang guna bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Melayu, lagilah mereka tak faham. Jadi kita kena turun dan guna bahasa pasar pula untuk maklumkan pada mereka bahawa PKP ini perlu dipatuhi. Kalau tidak, mereka akan ditangkap. Itu barulah mereka akan beredar. Baik. Okey, bermakna memang Jabatan Penerangan akan turun padang juga walau apa juga keadaan untuk memastikan mereka dapat informasi itu. Tapi dalam masa yang sama ini juga meletakkan warga Jabatan Penerangan dalam keadaan berisiko apabila perlu keluar. Jadi bagaimana dalam situasi itu untuk memastikan pasukan juga terjaga, terlindung daripada risiko tersebut? Kita mengambil langkah-langkah yang perlu seperti menggunakan topeng muka, face mask, dan anggota kita juga dibekalkan dengan glove dan hand sanitizer untuk memastikan mereka sentiasa menjaga diri mereka dari sudut kebersihan, dan mereka juga dimaklumkan bahawa kepentingan menggunakan kebersihan diri itu. Dan pihak jabatan sentiasa membantu dan berharap mereka akan bergerak dalam grup dalam satu pasukan di mana semua pihak yang berada dalam pasukan itu sentiasa menjaga kebersihan masing-masing. Baik. Okey, dalam kita mengharungi tempoh ini saya kira semakin hari kita berada dalam tempoh ini semakin faham semakin banyak informasi yang kita ketahui. Itu satu perkembangan yang baik. Tapi dalam masa yang sama kita juga lihat
berakhir fasa pertama, masuk fasa kedua, orang dah tertanya-tanya ada ke fasa ketiga. Dan yang terfikir pula tentang kehadiran Ramadan, bagaimana dengan suasana nanti. Jadi dah mula cetusan pelbagai bentuk fikiran yang mungkin akan mengubah ataupun membentuk tindakan. Adakah itu satu kebimbangan bagi pihak Jabatan Penerangan? Bagi kita akan terus juga membuat ebahan apabila diperlukan untuk memastikan rakyat di semua daerah di Selangor ini akan mendapat maklumat-maklumat yang tepat, maklumat-maklumat yang sahih daripada pihak kerajaan. Dan kita berharap mereka terus mematuhi arahan-arahan itu untuk memastikan mereka tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah diperketatkan. Baik. Okey, memasuki fasa kedua bermula esoklah ataupun 12:30 malam ini. Ada gerak kerja khusus ataupun ada pesanan khusus daripada pihak Jabatan Penerangan Selangor? Gerakan khusus itu kita akan terus bekerjasama dengan pihak Jawatan Kuasa Bencana Negeri, Keselamatan Negeri dan juga Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah, dan akan bergerak seiring dengan pihak berkuasa seperti ATM dan polis untuk memastikan semua arahan PKP fasa 2 ini dipatuhi, dengan harapan kita boleh membantu kerajaan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Mudah-mudahan. Dan kita juga berharap rakyat kita akan terus duduk di rumah, supaya kita bukan, kalau kita kata kita sayangi keluarga kita, sayangi keluarga masyarakat kita perlu mematuhi arahan-arahan ini. Betul. Jauh di mata, dekat di hati sebenarnya. Kita jarak fizikal itu jauh tapi tidak pernah lekang daripada ingatan kita. Betul tak Cik Ali? Ya, betul. Baik. Cik Ali, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi apa yang dilalui selama ini, gerak kerja dan juga mungkin sedikit cabaran supaya kita semua faham tentang tanggungjawab yang dilalui oleh Jabatan Penerangan Selangor. Dan juga Jabatan Penerangan di negeri-negeri lain mungkin dalam keadaan yang sama juga. Dan selepas ini kita akan dapatkan pula mungkin informasi daripada pihak yang menguruskan lebuh raya. Kita juga tahu bahawa rakyat Malaysia banyak menggunakan lebuh raya. Bagaimana dalam tempoh ini? Kita akan berehat seketika kerana itu semua akan kita bincangkan selepas kita kembali kemudian. Anda masih lagi menyaksikan Ruang Bicara di Bernama, dan kita juga tahu bahawa mobiliti merupakan satu bidang yang penting bagi masyarakat di mana-mana sahaja, dan kita sendiri Malaysia juga bergantung kepada mobiliti dari lokasi ke lokasi, daripada negeri ke negeri untuk meneruskan pelbagai urusan seharian kita. Tapi dalam tempoh ini mungkin yang luar biasa kita lihat apabila pergerakan ataupun mobiliti antara negeri itu terbatas, dan kita menyaksikan lebuh raya yang agak lengang berbanding dengan sebelum ini. Kita nak tahu juga dari pihak pengurusan Lembaga Lebuh Raya Malaysia sendiri apa yang mereka lalui di sana. Dan untuk itu kita terus sahaja bersama-sama dengan Datuk IR Muhammad Suhaimi Hassan yang merupakan Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Datuk, pernahkah Datuk melihat keadaan lebuh raya sebegini sebelum ini? Selalunya untuk lebuh raya dalam tempoh yang biasa, kita akan dapati lebuh raya selalunya penuh dengan highway, dengan kenderaan. Jadi pada masa ini kami dapati kenderaan telah berkurang sehingga kepada 95% daripada jumlah trafik asal di lebuh raya. Baik. Datuk, kalau boleh kita lihat dari segi pengurusan lebuh raya sendiri ataupun operasinya, pengguna lebuh raya bergantung kepada pihak pengurusan juga bergantung kepada pengguna-pengguna dari segi tol. Dalam tempoh ini, apa kesan baik ataupun buruk yang terpaksa ditanggung oleh pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia? Untuk kita di lebuh raya, kita adalah sesuatu servis yang dikategorikan sebagai servis yang esensial, yang penting. Jadi kita tetap beroperasi seperti mana yang biasa untuk memastikan sistem pengangkutan
di lebuh raya kita sentiasa lancar dan berjalan seperti biasa. Okey. Jadi apa-apa operation yang kita buat, walaupun di dalam keadaan trafik yang rendah, kami masih lagi beroperasi macam biasa. Baik. Baik, dari segi frontliner pula ataupun petugas-petugas seharian, bagaimana dengan keadaan mereka ataupun mungkin ada peraturan khusus yang dikenakan ke atas mereka dalam tempoh ini? Untuk tempoh MCO, kita telah menyambut hasrat kerajaan supaya pergerakan kita terkawal. Untuk itu, kita telah memastikan semua pihak konsesion kita, termasuk sekali lembaga raya, hanya merhadkan kepada aktiviti-aktiviti kita sahaja. Iaitu kita perlu pastikan lebuh raya kita sentiasa baik dan juga selamat untuk digunakan. Jadi kerja-kerja yang melibatkan manpower yang lebih seperti maintenance yang tidak diperlukan, kita hentikan sementara waktu. Baik. Tetapi kerja-kerja penting seperti melaksanakan kerja perbaikan, pothole ataupun kerosakan yang sangat urgent untuk keselamatan pengguna, kita akan laksanakan seperti biasa. Untuk itu, kita telah mengurangkan sebenarnya dari tangan kita yang beroperasi di pejabat. Kita hanya merhadkan kepada kaki tangan lebih kurang less than 10% untuk di pejabat dan lainnya bekerja di rumah. Baik. Ya. Okey. Operasi di RNR pula bagaimana? Operasi di RNR adalah seperti biasa. Cuma kita hadkan. Contohnya sekiranya kita mempunyai gerai, tetapi di dalam tempoh MCO sekarang, kita pastikan kawalan keselamatan untuk pengguna sekali. Jadi, dia boleh membeli tapi tak boleh makan di sana. Jadi, kenderaan juga hanya seorang saja keluar daripada kenderaan untuk membeli makanan. Baik. Ya. Memang tidak boleh berhenti makan di RR mana-mana sekalipun? Di kawasan rehat dan rawat kita tak benarkan berhenti untuk makan. Ini sebenarnya adalah langkah MCO untuk memastikan pergerakan terkawal dan juga selamat. Ya, ini wajib dipatuhi oleh semua orang dan bukan satu kawasan sahaja, ya Datuk, ya? Ya, untuk kawasan rehat itu adalah airwas kita kepada user. Baik. Sebenarnya untuk kebaikan mereka sendiri supaya tidak merebak apa-apa COVID-19 inilah. Betul. Itu yang terbaik. Dan Datuk, dalam masa yang sama juga ya, apabila ada mungkin laporan-laporan ataupun kita dengar cerita yang mengatakan bahawa ada sekatan di lebuh raya, ada mungkin pihak berkuasa yang bertugas yang menghalang pengguna daripada meneruskan perjalanan. Mungkin Datuk boleh berikan gambaran sebenar ataupun cerita sebenar apa yang berlaku? Ya. Actually untuk MCO, kita kena faham bahawa kerajaan meletakkan kawalan supaya kita dapat menahan penularan COVID-19. Untuk lebuh raya, kita beroperasi seperti biasa, maksud boleh digunakan. Semua pihak polis akan melaksanakan sekatan-sekatan tertentu bagi memastikan pergerakan yang terhad oleh pengguna. Jadi apa-apa yang sekatan yang dibuat oleh polis ataupun pihak berkuasa, kita memberi kerjasama yang sepenuhnya. Baik. Ya. Dan dalam masa yang sama juga, Datuk, pengguna-pengguna masih boleh menggunakan sekiranya mereka mempunyai alasan yang kukuh ataupun ada sebab untuk travel. Tak begitu, Datuk? Yes. Untuk lebuh raya, kita seperti saya maklum tadi, lebuh raya kita boleh digunakan. Tetapi penggunaan sekarang ni adalah terhad kepada yang dibenarkan oleh pihak berkuasa. Maksudnya sekiranya ada kebenaran daripada pihak polis ataupun pihak berkuasa lain untuk berjalan daripada satu tempat ke satu tempat, dan dia boleh menggunakan lebuh raya kita. Kita tiada sekatan sebab kita melaksanakan operasi lebuh raya. Dari segi merhadkan penggunaan, siapa boleh lalu itu tertaluk pada kuasa-kuasa polis. Betul. Masing-masing ada bidang kuasa, masing-masing ada peranan. Kita semua nak selamat, yang penting. Kita bergerak sebagai satu di dalam Afrika ini. Betul. Arahan MKN dan juga kita selaraskan aktiviti kita. Betul. Ini masanya untuk rakyat Malaysia kita semua, termasuk saya sendiri, untuk belajar mematuhi arahan, betul tak, Datuk?
Ya. Betul. Kita sangat penting untuk kita patuh supaya kita dapat menahan penularan COVID. Betul. Saya setuju. Ya. Baik, Datuk, kalau kita lihat apabila mula membaca pelbagai laporan tentang langkah-langkah daripada pihak kerajaan negeri misalnya yang memperketatkan mungkin peraturan tertentu, mobiliti ataupun ataupun menutup jalan-jalan tertentu. Jadi apabila lebuh raya yang merentasi negeri ke negeri, ada sebarang kesan daripada mungkin langkah-langkah yang diambil ini, khususnya apabila kita nak masuk ke fasa kedua PKP ni, Datuk? Kita untuk makluman tuan-tuan, kita di semasa melaksanakan MCO ini, kita ada satu pusat yang mengendalikan semua operasi kita. Maksudnya kita bertindak di bawah arahan atau apa-apa tindakan daripada MKN. Jadi sekiranya setakat ini kita operasi kita seperti biasa. Jadi apa-apa arahan nanti yang dikeluarkan daripada masa ke semasa oleh pihak MKN, dan kita akan patuhi dan kita akan selaraskan operasi kita. Baik. Ada pihak yang meminta saya bertanya, Datuk, kalau katalah terjadi kecemasan di atas jalan raya, kemalangan misalnya ataupun kerosakan. Dalam keadaan tu macam mana dalam tempoh sekarang ni, Datuk? Kita minta jauhlah kemalangan. Cuma kita pastikan di sisi operasi kita, kita masih beroperasi seperti biasa. Sekiranya berlaku kemalangan di lebuh raya dan ada masa MCO ini, kita masih ada pihak-pihak ronda yang akan membantu. Kita masih ada hotline dan kita masih ada control center kita yang beroperasi. Baik. Okey, Datuk. Untuk mereka yang perlu menggunakan lebuh raya untuk bekerja, ada sebarang pesanan tertentu khusus yang mungkin boleh membantu melancarkan perjalanan mereka ataupun yang perlu mereka patuhi dalam tempoh ini, Datuk? Semasa tempoh MCO ini, seperti mana yang disarankan oleh pihak kerajaan, pertama sekali kita mesti hadkan perjalanan kita. Perjalanan kita hanya terhad kepada yang penting sahaja. Kalau saya kata yang sangat penting. Jadi sekiranya kita ada sesuatu aktiviti yang sangat penting dan boleh melepasi daripada pihak polis, dan lebuh raya kita tetap ada di sana untuk digunakan. InsyaAllah. Baik. Datuk. Mungkin dari sudut pengurusan lebuh raya lah. Mungkin dari sudut pematuhan lalu lintas pula kita lihat di sini. Dalam tempoh sekarang ini, ada tak statistik tertentu dalam 14 hari ini bagaimana dari segi penggunaan lebuh raya, kadar kemalangan pula, kes-kes yang berlaku, jika ada yang boleh dikongsikan, Datuk? Di segi pada semasa kita laksanakan MCO, kita memang dapati di segi bilangan trafik. Bilangan trafik saya nampak di segi daripada permulaan MCO sehingga sekarang telah berkurang lah. Saya rasa itu adalah satu cara yang biasalah. Maksudnya telah berkurang sehingga kadang-kadang 90%. Jadi di sini saya lihat bahawa kawalan untuk MCO kita agak baik. Cuma ada lagi few percentage tu yang perlu dikawal oleh supaya tidak melebihi apa yang patutlah. Jadi di dalam tempoh yang tidak banyak sekarang, kemalangan pun berkurang. Kalau dulu sebelum MCO kita tengok adalah lebih kurang 400 lebih, sekarang dah berkurang kepada 150 lebih. Jadi dia telah berkurang kepada lebih kurang di sisi kemalangan dah 60% reduce. Ini sangat penting supaya kalau tidak berlaku kemalangan dan MCO kita dapat lakukan dengan lebih baik. Sebab kita tak perlu mobilize kita punya tim untuk ke sana. Betul. Jadi kita sangat berharapkan semua memandu dengan baik. Ya, betul. Itu saya setuju. Pesanan untuk diri saya sendiri juga. Datuk, terima kasih, Datuk. Baik. Terima kasih banyak-banyak, Datuk, kerana sudi berkongsi tentang apa yang dilakukan, apa yang dilalui operasi bagi pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia sepanjang tempoh ini. Terima kasih juga kepada semua petugas dalam pelbagai bidang yang menjalankan peranan masing-masing, kerana kita semua ada tanggungjawab bukan sahaja untuk mematuhi tetapi juga untuk memastikan Malaysia
terus berjalan dalam tempoh ini dan kita dah melalui fasa pertama. Malam ni malam terakhir, lepas ni kita masuk ke fasa kedua. Kalau nak habiskan pada 14 April, kita kena jaga betul-betul dari sekarang. Pastikan pematuhan sampai ke tahap 100%. Saya rasa kita boleh 100% walaupun angka itu angka yang ideal, ya, yang unggul, tapi keunggulan tak mustahil untuk kita capai. Dan dengan itu sekian dahulu ruang bicara untuk malam ini. Stay at home, ya, duduk rumah, patuhi PKP yang masih lagi dikuatkuasakan. Kita jumpa lagi.